Bila Nabi sebut, bila berlaku perang akhir zaman, fustatul muslimin yawma idzin bi ardin yuqalu laha al-Ghutah, benteng umat Islam akan berada di Ghutah. Ghutah ni nama tempat. Ada hadis bila Nabi sebut nama tempat, para ulama terpaksa mengkaji di mana nama tempat ni. Mungkin telah berlaku perubahan nama, tapi Ghutah yang Nabi sebut masih ada sampai sekarang. Bahkan Nabi spesifikkan lagi, Nabi tafiha Madinatun yuqalu laha Dimashq. Ghutah ni terletak di dekat dengan sebuah bandar namanya Dimashq ataupun Damsyik. Nabi kata khairu manazilul muslimin yauma idzin, itu benteng ataupun tempat terbaik bagi umat Islam pada ketika itu. Jadi Nabi kata bila berlaku perang akhir zaman, benteng umat Islam ada di mana? Di Ghutah. Ghutah di mana? Dekat dengan Damsyik. Dan Nabi kata itu tempat terbaik bagi umat Islam pada ketika itu. Situ tempat berhimpunnya, tempat terbaik umat Islam. Bahkan kalau kita study hadis tentang Nabi Isa turun ketika Imam Mahdi nak salat ke subuh di Manaratul Bayda, di Masjid Al-Umawi di Dimashq, kan? Nabi Isa turun, kemudian bila Imam Mahdi nampak Nabi Isa dia undur untuk nak jadikan Nabi Isa sebagai imam. Kemudian Nabi Isa suruh Imam Mahdi jadi imam. Selepas itulah baru proses Nabi Isa pergi nak bunuh Dajjal. Berhimpun di mana? Juga di Damsyik, Syria. So Syria ni bumi penting, bumi tumpuan peristiwa akhir zaman. Bahkan dalam sejarah dunia sekalipun, kita cuba selidiki, kita dapati bahawa tidak ada kuasa yang berjaya membebaskan Palestin, melainkan mereka terlebih dahulu mesti membebaskan bumi Syria terlebih dahulu. Kita teliti sejarah, mana-mana kuasa yang nak bebaskan Palestin mesti bebas Syria terlebih dahulu. Kalau tidak, tak bebaskan Syria, takkan dapat Palestin. Bahkan sejarah umat Islam juga, kita berjaya mengambil Palestin dua zaman, zaman Sayyidina Umar dan zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kedua-dua tokoh ini juga sebelum membebaskan Palestin, mereka juga terlebih dahulu membebaskan bumi Syria. Syria seolah-olah pintu masuk kepada pembebasan Palestin. Inilah yang tidak disedari oleh umat Islam. Sebab itu berita-berita mereka cuba menutup isu Syria. Isu Syria ni hanya digambarkan isu Daesh, isu ISIS, isu pengganas. Tuan-tuan, bukan semua yang berjuang di Syria tu ISIS ataupun Daesh belaka. Ramai kelompok mujahidin ataupun pejuang yang diiktiraf oleh Kesatuan Ulama Sedunia, bahkan Rabitatul Ulama Asyam, Kesatuan Ulama Asyam, mereka iktiraf perjuangan umat Islam di Syria. Hak Daesh tu memang kita tolak, ISIS memang pengganas, itu kita dah declare awal lagi dah. Tapi jangan lamsam. Bahkan mujahidin di Syria terpaksa berhadapan dengan tiga kelompok. Kelompok pertama yang diketuai oleh rejim Syiah Bashar Assad dibantu oleh Iran. Sebab tu saya ada dengar mana-mana tokoh sebut Iran tak ada kena-mena, Iran baik, Iran penyelamat ummah. Saya heran. Syiah okey, Syiah sebahagian mazhab dalam Islam, Syiah tak ada kemana dalam isu Syria. Ini semua agenda Amerika dan Yahudi. Semua Amerika, Yahudi jadi kambing hitam. Seolah-olah yang memusuhi umat Islam hanya Amerika dan Yahudi saja. Mana Perancis? Mana Rusia yang telah membunuh ratusan ribu umat Islam? Mana Syiah yang telah 1000 tahun lebih mengkhianati umat Islam, bahkan membunuh umat Islam? Mana? Tidak dinyatakan. Maka tuan-tuan puan-puan semua sekalian, Iran daripada awal lagi isu Syria, mereka declare hantar senjata dan tentera, bukan secara sembunyi. Mereka declare terlebih awal. Kami pergi hantar bantuan ni, temui pelarian Syria, rakyat masih ada dalam, para NGO yang menguruskan isu Syria banyak, begitu juga para mujahidin, para ulama.
Kelima kelompok ini sepakat, saya lihat sepakat pada dua perkara. Satu, mereka kata Syiah sedang membunuh kami. Yang kedua, mereka kata ISIS ataupun Daesh adalah kelompok pengkhianat. Saya ajukan, kita jumpa Syekh Ali As-Sabuni, ni ulama tafsir terkemuka dunia, umur 90 lebih, sekarang duduk di Turki. Kalau balik ke Syria akan ditangkap dan dibunuh. Syekh Quraim Ar-Rajih, Syekh Muwafaq, Syekh Abdullah Rahal, kita jumpa Rabitul Ulama Asyam yang diketuai oleh Syekh Usamah Rifai. Saya ajukan persoalan, saya kata, Syekh, ada di Malaysia ni, ada orang dia kata isu Syria ni tak ada kena dengan Iran, tak ada kena dengan Hizbullah, tak ada kena dengan Syiah. Wallahi mereka marah. Dia orang kata, siapa kata tak ada kemana? Yang dok bunuh kami ni Syiah lah, Iran lah yang membunuh, terlibat secara langsung, Hizbullah yang membantu rejim Syah Bashar Assad. Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh terima mana-mana hak orang, khususnya di Malaysia, sebut kata isu Syria tak guna Iran, tak guna Syiah. Memang kita tolak. Kita tolak. NGO terlibat secara langsung isu Syria ni tuan-tuan, semua tolak. Kami ada grup, bila ada tokoh di Malaysia kata Iran okey, Syiah okey, kami semua tolak. Ni hak NGO yang terlibat secara langsung isu Syria, kita tolak.